Dalam satu video yang dimuat naik oleh aktivis masyarakat, Siti Kasim, beliau meluahkan rasa tidak puas hati terhadap pemimpin-pemimpin parti PAS, terutamanya YB Taqiyuddin Hassan dari PN, kerana dengan sengaja mengelirukan rakyat tentang kes Nick Elin yang dikatakan cuba mencabar enakmen syariah negeri Kelantan. Menurut Siti Kasim, tindakan pemimpin-pemimpin PAS dan PN itu bertujuan semata-mata untuk menutup kelemahan kerajaan negeri Kelantan kerana telah membuat beberapa pindaan ke atas enakmen jenayah syariah yang didakwa mencabar bidang kuasa Undang-Undang Jenayah Persekutuan. Saksikan. Halo semua. Okey, hari ni saya nak bercerita sikit lah tentang ni orang PAS ni, terutama ni Taqiyuddin ni. Dan juga ada satu budak perempuan yang tak tahu siapa dia lah. Bukan main lagi dia bercakap. Tak tahulah dia peguam ke tak peguam ke, tapi apa yang dia cakap semuanya tak betul. So saya nak cakap lah sikit ni kes ni Elin lah. Saya cakap ni bukan pasal ni Elin kawan saya, dia pun tak tahu saya nak buat video ni. Tapi saya nak cakap lah apa yang dibuat oleh Taqiyuddin and gang ni, gang PAS dia lah, adalah satu penipuan ya, adalah satu misinformation, maksudnya cerita yang tidak betul. Sebenarnya kes ini tak ada kena-mengena dengan kuasa Mahkamah Syariah, tidak ada kena-mengena dengan Islam, tidak ada kena-mengena dengan apa-apa pun. Hanya sebenarnya isu ini adalah tentang adakah kerajaan negeri punya kuasa boleh lawan kita punya federal law. Okey, perlembagaan, kita punya perlembagaan lah. So sekarang ini tu soalan dia, adakah kerajaan negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang di dalam Mahkamah Syariah? Bukan saja Mahkamah Syariah, kalau dia gubal undang-undang di macam bylaws lah, di bawah dia punya majlis perbandaran kan. Sekiranya sudah ada undang-undang itu di federal law, maksudnya di bawah perlembagaan persekutuan punya undang-undang, tak boleh buat. Faham tak? Itu saja sebenarnya. Jadi apa yang Nick Elin dan anak dia buat mengatakan bahawa beberapa undang-undang yang dibuat dan digubal oleh kerajaan negeri Kelantan sudah ada di kerajaan pusat punya undang-undang. Okey? Jadi itu sebenarnya yang mengatakan sekarang ni mahkamah akan tengoklah sama ada apa yang disoal oleh Nick Elin dengan anak dia adakah betul atau tidak. Jadi kenapa yang si Taqiyuddin memberi pandangan kepada rakyat, terutamanya orang Melayu lah dan orang Islam, bahawa ini macam ini akan menghilangkan kuasa di Mahkamah Syariah lah, semua itu satu penipuan. Undang-undang yang boleh dibuat oleh kerajaan negeri akan terus ada di situ. Macam undang-undang minum arak, tak puasa tu semua tu masih boleh dibuat oleh kerajaan negeri. Itu tidak boleh dilawan. Itu memang dia boleh buat sebab tidak ada undang-undang di kerajaan federal lah, kerajaan pusat. Jadi ini satu penipuan tau. Jadi saya rasa melampau lah orang PAS dengan geng-geng dia ni menggunakan isu kes ini sebenarnya untuk ditunggang oleh mereka, nak tunjukkan dia tu lebih Islamik lah kononnya agaknya, mengatakan dialah yang akan mempertahankan Islam dengan cara buat satu pernyataan yang menipu, yang tidak betul langsung. Jadi kan kita sebagai orang Melayu jangan mudah termakan lah cakap-cakap orang-orang politik ini dan juga orang-orang yang kononnya memberi pendapat. Adakah dia ni, ini satu tekanan juga kepada kita punya kehakiman ya. Kes ini sedang berjalan tapi mereka nak buat tu lah, nak buat ni lah, macam benda ni besar sangat. Saya rasa Taqiyuddin as a lawyer, sebagai seorang peguam, tidak sepatutnya membuat pernyataan-pernyataan begini. Pernyataan yang menipu, yang tidak betul.
yang akan menaikkan kemarahan orang Melayu, orang Islam terhadap Nick Elin dan anak dia. Padahal ini adalah tugas dia sebagai seorang peguam untuk menyatakan kepada kerajaan negeri apa yang kamu buat adalah tidak betul. Kalau kamu tak suka, kamu pergi ubahlah the Federal Constitution. Kita punya perlembagaan. Bukan cara begini ya, memutar belit, menipu rakyat dengan informasi yang tidak betul. Jadi saya harap Taqiyuddin sedarlah diri. Awak tu sebenarnya seorang peguam, senior lawyer. Please, have some respect for yourself lah. Not about politics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ahli-ahli parlimen yang saya hormati sekalian, semua rakan-rakan media. Pagi ini kami ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional menerima satu memorandum daripada gerakan Selamatkan Syariah berhubung dengan isu yang akan diputuskan oleh Mahkamah Keadilan pada 20 hari bulan nanti. Isu yang melibatkan cabaran oleh Nick Elin dan tim dia terhadap seluruh sistem perundangan. Ada 20 amendment yang akan dicabar di Mahkamah Tinggi dan kita hari ini telah pun menerima memorandum tersebut daripada pelbagai NGO, lebih pada 300 NGO yang telah pun mewakili pada penyerahan memorandum pada pagi ini. Dan saya ingin jelaskan bahawa kami sangat mengambil perhatian serius isu cabaran terhadap Mahkamah Syariah ini. Kes ini bermula dengan kes Iki Putra yang telah pun diputuskan oleh mahkamah. Kemudian Nick Elin dan beberapa kumpulan telah pun bawa kes yang sama mencabar undang-undang syariah di Kelantan. Dan dalam perbahasan parlimen, dalam perbahasan parlimen, Kota Baru telah pun membangkitkan satu persoalan yang sangat penting, iaitu supaya Menteri Agama mencelah dalam perbicaraan terhadap kes ini. Sebab kes ini sangat besar, serius implikasinya sangat besar pada seluruh undang-undang mahkamah di syariah di seluruh negara kita. Kalau sekiranya seandainya perkara ini berlaku, dia akan menyebabkan bidang kuasa mahkamah syariah tu akan sebahagian besar akan terhapus. Dan saya tegaskan bahawa isu perundangan Islam ni ialah isu yang datang bersama dengan akidah Islam itu sendiri. Kita tidak boleh kompromi dalam isu ini, dan dia merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab persoalan akidah dia bukan hanya melibatkan akidah semata-mata, tapi turut melibatkan syariat dan turut melibatkan sistem yang dalam perundangan Islam. Kita juga mengharapkan supaya Tuanku dalam titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharifuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada 28 Ogos 2023 telah menitahkan kebimbangan Tuanku mengenai situasi semasa tekanan ke atas sistem perundangan syariah dalam negara. Jadi dia melibatkan semua bidang kuasa raja-raja di negeri-negeri. Oleh kerana itu kita akan adakan satu himpunan 6 bulan di Terengganu, 16 bulan, 18 bulan di Kelantan, dan satu himpunan munajat akan diadakan pada pagi 20 bulan di Istana Kehakiman Putrajaya. Jadi saya nak kita jemput semua khususnya umat Islam dan mereka yang sangat prihatin terhadap isu ini untuk turut sama hadir. Jadi memorandum ini kita akan ambil tindakan dan kita akan serahkan pada pihak-pihak yang berkenaan. Duka citanya pagi ini pihak NGO mereka juga telah menghantar permohonan surat kepada pihak kerajaan jemputan untuk turut sama menerima memorandum. Tapi sayangnya tidak ada wakil kerajaan menerima memorandum. Bagi kami isu ini meretasi parti politik, bahkan dia merupakan isu bersama yang sepatutnya semua pihak rasa prihatin terhadap isu ini. Terima kasih. Mungkin Datuk Taki ada tambahan sikit. Okey, Menteri Agama sedang berucap sekarang dalam Dewan. Itu Menteri Agama. Okey, saya nak simplify, saya nak ringkaskan isu di depan kita sekarang ni, iaitu mengenai satu kes yang telah dibawa ke Mahkamah Persekutuan, Federal Court, oleh dua orang sebenarnya, rakyat Kelantan, menyaman kerajaan negeri Kelantan
untuk satu declaration membatalkan 20 section di bawah enactment jenayah syariah Kelantan 2019. Saya nak beritahu bahawa ini bukan merujuk kepada undang-undang hudud yang disebut undang-undang hudud yang diluluskan tahun 1990. Bukan. Undang-undang yang sekarang ini sedang berkuat kuasa dan digunakan di semua mahkamah syariah di negeri Kelantan. Undang-undang itu yang diminta oleh Nik Elin, Nik Rashid ni supaya dibatalkan. Kenapa dia minta dibatalkan? Dia kata atas alasan Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak ada kuasa untuk membuat undang-undang syariah. Itu besarnya perkara ini. Jadi oleh sebab itu, sebagaimana yang Berhormat Kubang Kriang sebut tadi, isu ini isu umat Islam. Undang-undang Islam yang sedang berkuat kuasa diminta supaya dibatalkan. Declared as void, sebagai terbatal. Jadi atas sebab itulah kami, Ahli Parlimen Perikatan Nasional, menganggap isu ini cukup besar. Dan satu lagi saya nak sebut, andai kata pada 20 hari bulan November ini, Mahkamah Persekutuan memutuskan membenarkan permohonan Nik Elin, Nik Rashid ini, bermakna semua enactment jenayah syariah di 14 buah negeri dianggap batal. Kerana dia sama saja peruntukan dalam semua negeri. Dan perlu diingat bahawa kita bangkit dalam parlimen, isu seumpama ini perlu dianggap sebagai isu 3R. Dia menyentuh religion, royalty and race. Semuanya termasuk. Tapi tidak ada apa-apa tindakan walaupun report-report telah dibuat terhadap perkara ini. Jadi atas dasar itulah kami Perikatan Nasional menganggap isu ini isu rakyat, sebagaimana disebut tadi, mengatasi parti politik. Mengatasi parti politik dan ianya kepentingan awam. Itu yang kita nak tekankan pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.